Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah saya dapat sampai, tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, jalan hari ini terlalu sesak. Saya keluar rumah pukul 6 tadi. Dekat jalannya, daripada jalan Parlimen tu sampailah ke Bulatan Pahang, tuan. Tu susur ke Maxwell, sekolah Maxwell tu dia tutup pula. Jadi semua kereta kena lalu atas, tuan-tuan. Sebab besok ada yang raya, tuan-tuan. Orang nak balik kampung menggali. Baik, tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-69 surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Yahudi, Sabiin dan Nasara, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian serta beramal baik, mereka itu tiada didatangi ketakutan dan tiada pula berduka cita. Ayat ini telah pun terdahulu huraiannya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. Ceritanya sama. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-62 ceritanya sama, iaitu Allah menyatakan empat golongan manusia. Yang pertama orang beriman, iaitu yang membenarkan wahyunya Allah dan mengakui Rasulnya. Yang kedua orang-orang Yahudi. Yang ketiga disebut di sini was-sabiin. Sabiun. Sabiun ataupun sabiin ini orang yang mencari-cari agama. Yang dahulunya menjadi penyembah bintang-bintang, malaikat dan sebagainya. Dan yang keempat, orang-orang yang menganut agama Nasara. Mereka yang disebutkan ini, manakala sampai kepada mereka seruan, apabila sampai seruan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka beriman dengan Allah, hari kiamat, mengerjakan amal saleh, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu rasa takut dan rasa berduka cita. Sebab apa? Pahala mereka sudah ada di sisi Allah. Tuan-tuan, ya, ini tawakalnya orang beriman. Ya, ini tawakalnya orang beriman, tuan-tuan. Dia tak perlu rasa takut apa-apa. Ya, selagi mana hidup atas dunia, selagi itulah ada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Habis rezeki, habis, matilah kita, tuan. Jadi sebab hidup atas dunia ni jangan takut. Ulat dalam batu lagi kan boleh hidup. Ini kan pula orang dalam rumah. Tu kata Piramli lah, tuan-tuan. Orang malas, tuan-tuan. Kalau malas memanglah. Jangan takut hidup di atas dunia ni selama mana? Selama mana kita beriman kepada Allah, selama mana kita beramal saleh, insya-Allah tidak ada apa yang akan menggurunkan kita. Sebab semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain, tuan-tuan, amal saleh tapi tak beriman. Sampai hari kiamat mereka tak dapat apa-apa. Dalam akaun kosong. Sebab apa? Syaratnya mesti beriman kepada Allah, baru amal saleh. Itu dua perkara yang selalu saya sebut. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran dari mula sampai habis, dua perkara selalu Allah Ta'ala iringkan. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Orang beriman tak beramal, fasik. Orang beriman dia tak ada amal saleh, fasik. Orang tak ada iman,
berpura-pura beramal, munafik. Ini ciri-ciri tuan-tuan. Apalagi kalau Yahudi, Nasara, Sabiun, orang yang mencari-cari agama. Kata Nabi SAW, apabila sampai seruan aku kepada mereka semua, tak beriman, apa kata Nabi SAW, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka. Sampai seruan, tak beriman, mereka akan masuk ke dalam neraka. Tu tuan-tuannya, alhamdulillah sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita terus dengan amal soleh kita. Ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sesungguhnya telah kami kami ini Allah ambil perjanjian dengan Bani Israel, dan kami telah utus kepada mereka beberapa orang rasul. Tiap-tiap mereka didatangi seorang rasul yang membawa sesuatu yang baik, yang tiada bersesuaian dengan nafsu kemahuan mereka. Sebahagian mereka didustakan dan sebahagiannya dibunuh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang Bani Israel. Apa dia? Telah mengambil perjanjian dengan anak-anak Israel, Bani Israel, pada masa yang lampau di dalam Taurat, bahawa mereka berjanji akan tunduk patuh kepada segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga Allah menyatakan bahawa dia telah mengutuskan beberapa orang rasul yang membawa wahyu, maka Bani Israel lah yang paling banyak menerima rasul. Dalam tafsir ini kata Bani Israel inilah yang paling banyak menerima rasul. Tetapi apa dia? Tetapi rasul-rasul itu mereka dustakan. Sebahagiannya mereka dustakan dan sebahagiannya mereka bunuh. Nabi Isa, Nabi Muhammad, mereka bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tapi mereka bangga menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tapi mereka inilah bangsa yang mukir janji. Janji dia apa? Allah Ta'ala sayang kepada Bani Israel, lalu diberikan keistimewaan lebih daripada yang lain, kaum-kaum yang lain. Tetapi apa dia tuan-tuan? Mereka sombong. Mereka sombong. Tapi mereka kata apa dia? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami ini anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi tanya, kalau kamu kekasih Tuhan, kenapa kamu selalu ditimpa balak bencana? Sebab apa? Sebab kamu engkar dengan perintah Allah, tak melaksanakan perjanjian yang disebut dalam Taurat. Dan satu sifat buruk Bani Israel ni tuan-tuan, yang teramat buruk apa? Bukan didustakan Rasul tu, dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa pun nak dibunuh, Nabi Muhammad pun dia nak bunuh. Itu sifat pelik Bani Israel. Datang Rasul, dibunuh, didustakan. Datang Nabi Isa, nak membawa, bukan nak bawa ajaran baru, nak membetulkan keadaan Bani Israel, kan? Bawa kitab yang baru. Tapi apa dia? Didustakan. Lalu dibunuh. Nak dibunuh, tapi Allah Ta'ala angkat ke langit. Itu sifat Bani Israel tuan-tuan yang paling buruk. Tapi mereka bangsa pilihan yang Allah Ta'ala berikan kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka bangsa yang paling jahat lah sekali. Paling kurang ajar tuan-tuan, suka mendustakan dan engkar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Mereka menyangka tidak ada fitnah, seksaan menimpa mereka, sebab itu mereka pun buta dan pekak daripada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka. Kemudian kebanyakan mereka menjadi buta dan pekak lagi.
Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Apa maksud ayat ini? Orang yang telah mendustakan Rasul, membunuh para Rasul, mereka menyangka bahawa mereka tidak akan ditimpa azab. Tidak ada apa-apa. Sangkaan ini didorong oleh kepercayaan bahawa apa dia? Bahawa setiap Rasul telah membawa syariat berlawanan dengan syariat mereka. Oleh demikian, boleh didustakan dan dibunuh. Mereka ingat apa dia? Syariat mereka tu tidak berubah. Syariat ni berubah tuan-tuan. Kepercayaan kepada Allah tetap sama. Tata cara hidup berubah-ubah. Ya. Taurat beza dengan Injil. Kan? Injil beza dengan Al-Quran. Tetapi mereka menyembah Tuhan yang sama. Semua Tuhannya sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cara peribadatan, hukum hakam berbeza-beza. Bani Israel tidak boleh makan lemak haiwan. Dia ada benda yang dia tak boleh makan. Tidak boleh makan haiwan yang berkuku. Dia kena mematuhi peraturan hari Sabtu, Sabat. Tidak boleh keluar rumah daripada petang Maghrib Jumaat sampai Maghrib Sabtu Maghrib tu. Tapi apa dia buat? Ada tak? Tak ada. Mereka semua langgar. Mereka semua langgar ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Juga ada apa yang ada dalam Injil, mereka langgar juga. Kita tengok dalam Injil tuan-tuan, orang perempuan kena menutup seluruh kepalanya. Tak boleh makan babi, hendaklah berkhitan, bersunat sebagaimana Nabi Isa. Siapa yang buat semua tu tuan-tuan? Kalau mereka kata mereka hampir kepada Allah, yang buat semua tu siapa? Siapa yang sujud? Solatnya sujud? Orang Islam. Jadi sebab itu kita lebih hampir kepada Allah, mengikut perintah Allah, sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, bapa kedua kepada sekalian para Nabi, lebih daripada dia orang. Dia orang ada je dalam kitab, ikut tak perintah? Tak ikut. Ada Taurat, pendeta-pendeta dia tulis Talmud, tafsiran kepada Taurat. Jadi orang Bani Israel ini, dia tak baca Taurat, dia baca Talmud. Yang ada dalam Injil tidak dipraktikkan. Lalu mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam pun kena, kalau orang Islam tidak melaksanakan perintah Allah, Allah Taala kata apa? Dalam kitab sebut Allah Taala turunkan rezeki kepada kita hari-hari. Tapi apa yang naik dari segi amalan kita? Yang naik amalannya kadang-kadang maksiat. Rezeki turun tiap-tiap hari. Tapi amal yang naik belum tentu yang baik-baik. Belum tentu yang baik-baik tuan-tuan. Kadang-kadang apa dia? Maksiat yang naik. Tapi Allah Ta'ala beri tak rezeki pada orang ni? Beri, tiap-tiap hari bagi. Bagi tiap-tiap hari. Tapi tak pernah bersyukur. Nikmat dapat, lalu yang diangkat amalnya maksiat. Allahu Akbar. Atas sebab itulah Allah Ta'ala butakan mata dan penglihatan mereka. Buta. Bukan buta betul tuan-tuan, buta daripada menerima kebenaran. Kata ahli tafsir, mereka menjadi buta dan peka akibat menyembah lembu, patung anak lembu. Tatkala Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, kemudian mereka taubat, dan setelah itu mereka tidak menyembah lagi anak lembu, kan? Tetapi mereka membunuh para nabi, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sekali lagi mereka menjadi buta dan peka, sesat. Jadi hatinya, telinganya tidak dapat mendengar kebenaran dan hatinya tidak dapat menerima petunjuk ilahi. Ini yang paling teruk sekali. Bukan buta mata. Kadang-kadang orang yang buta mata tu lebih baik daripada yang celik tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Yang buta tu lebih cekap daripada yang celik. Yang celik ni panjanglah jalannya kan, celik, sehat pula tu. Buta
Ya, tak nampak kan, tapi mereka masya-Allah ibadatnya dia tak nampak dunia tuan-tuan. Terbatas. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab dia di dunia ini dengan buta dan pekak, tidak dapat menerima kebenaran, tidak dapat melihat kebenaran. Itulah. Lalu mereka itu tetap melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala berterusan. Berterusan generasi ke generasi. Semuanya engkar perintah Allah. Datang Nabi Muhammad bawa wahyu, didustakan. Padahal mereka tahu itulah wahyu yang datang daripada Allah. Tahu, tapi tak nak. Mereka bangsa yang pelik, tuan-tuan ya. Baik, ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang menyatakan bahawasanya Allah itu adalah Masih, Al-Masih anak Maryam. Sedangkan Al-Masih sendiri ada menyatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, pasti Allah haramkannya memasuki syurga. Dan tempatnya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak pula mendapat penolong. Tuan-tuan, ini dia. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Isa anak Maryam. Jadi Allah setelah Allah menceritakan perangai orang-orang Yahudi, ayat ini menceritakan bagaimana kufurnya orang-orang Nasara. Kerana menyatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Mengikut orang-orang Nasrani daripada golongan Yaqubiyah dan Malakaniyah, bahawa Siti Maryam itu melahirkan seorang Tuhan, dan Tuhan telah menjelma pada diri Nabi Isa sehingga zatnya dengan zat Tuhan menjadi satu. Maha suci Allah. Subhanallah. Daripada sekalian penyataan-penyataan mereka, Maryam melahirkan Nabi Isa, lalu mereka menganggap Nabi Isa itu jelmaan Tuhan. Ya, ini kufurnya orang-orang yang, kafirnya orang-orang yang menyatakan begini, tuan-tuan. Masya Allah. Ya, Tuhan itu nak disamakan dengan, padahal apa dia? Nabi Isa kata apa? Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Allah itu Tuhan aku bukan Tuhan, aku Rasul, utusan Tuhan. Jadi pengakuan orang Nasrani itu adalah sesat, berlawanan dengan apa sendiri yang disebut oleh Nabi Isa. Aku ni bukan anak Tuhan. Tuhan tak beranak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku ni pesuruh Tuhan. Pesuruh Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Lalu apa dia? Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, orang-orang yang syirik ini diharamkan daripada masuk syurga. Orang-orang yang syirik, mempertuhankan sesama manusia, menyembah binatang-binatang, pokok, batu, dan mempunyai kuasa gaib, mati kafir. Lalu orang kafir ke mana tempatnya? Maklum, fa ma'wahun nar. Wa ma'wahun nar, tempatnya di dalam neraka. Allahu akbar. Ini manusia ni, tuan-tuan, dia sifat dia memang mencari Tuhan. Manusia ni sifat dia mencari Tuhan. Tetapi satu lagi sifat manusia ni, dia suka benda yang nampak. Dia susah nak cari benda-benda yang tak nampak, perkara-perkara gaib. Macam kita percaya kan, semua gaib Allah Ta'ala tak nampak. Ghaibiyat kan, malaikat, banyak perkara gaib yang kita tak, tapi kita beriman. Ini yang susah dia. Dia nak objek, dia nak tengok ada benda. Itu sifat manusia begitu. Dan sifat suka manusia kepada benda-benda ini yang iblis senang nak memperdayakan manusia. Lalu manusia membuat patung-patung menjadi sembahan-sembahan dia. Dari dulu
Ya, sampai sekarang objek atau sifat, dia suka kepada objek, suka nampak, kan? Jadi ini masalah. Lalu dipergunakan oleh iblis orang-orang ni, jadi mereka semakin kuat, ya, membuat segala macam mereka bentuk patung. Sebab itu penyembahan berhala dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, tuan-tuan, ya. Sampai hari kiamat manusia ni itulah sifat dia, kan? Dia kalau tak nampak, betul, kan? Nampak tu orang kita pun tak nampak pahala, tak nampak. Aku cuba nampak pahala, tuan-tuan, semangat dia, kan? Nampak dosa, ya Allah, banyak pula dosa hari ni. Malu pula orang tengok, Mat, banyak pula dosa kau hari ni. Macam, tuan-tuan, kita tengok dosa orang, orang pun tengok dosa kita. Agak macam mana, tuan-tuan? Semua jadi baik, tuan-tuan. Ingat semua jadi baik, melempah maghrib masjid, kan? Suruh tak muat, kan? Sebab tak nampak. Jadi sebab itu manusia bila tak nampak ini, dia susah nak percaya. Iblis memainkan peranan, ya, sembah patung-patung. Lepas tu akhirnya batu-batu itulah menjadi bahan bakar manusia pada hari kiamat. Allahu akbar. Ya. Baik. Jadi wa ma lizzalimina min ansar. Orang-orang yang menyekutukan Allah ini zalim, menganiaya diri mereka, dan mereka tidak dapat lari daripada seksaan. Tidak ada siapa yang dapat tolong. Ini bahayanya syirik ni, tuan-tuan, ya. Bahayanya syirik ni, tak ada siapa boleh tolong. Dan maka ayat ini mengisyaratkan tentang dakwaan pendeta-pendeta Nasara berkuasa memberikan keampunan atas dosa adalah semata-mata palsu dan tidak benar. Pendeta-pendeta yang boleh mengampunkan dosa. Masya Allah, kan? Ya, boleh mengampunkan dosa. Hebat, tuan-tuan, diampunkan dosa. Kuasa Tuhan, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Itu kuasa Allah. Tapi diambil oleh manusia. Itu maksudnya mempertuhankan manusia, itulah dia. Mempertuhankan manusia itu dia. Ya, cakap manusia dipakai lebih daripada cakap Tuhan, lebih daripada kalam Tuhan. Itu mempertuhankan manusia. Jadi siapa yang mempertuhankan manusia, nanti di hari kiamat tak ada siapa akan tolong dia. Masya Allah. Tak ada siapa akan tolong dia. Baik, ayat yang seterusnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kufurlah, kafir, orang-orang yang menyatakan bahawa Allah itu Tuhan ketiga daripada tiga serangkai. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang esa. Sekiranya mereka tidak berhenti apa yang mereka katakan, nescaya orang-orang yang kafir di antara mereka pasti disentuh seksaan yang pedih. Ini konsep pada orang-orang Nasara, ya, yang diucapkan oleh orang-orang Nasara daripada mazhab Markusiyah dan Nasturiyah. Sama lah. Ya, mazhab ni dululah, tuan-tuan. Sekarang pun semua sama, tuan-tuan. Kalau namanya Nasara itu, semua percaya kepada Trinity. Tak ada yang percaya kepada Tuhan satu. Golongan ni dah pupus, tuan-tuan. Ya, lebih kurang 400 tahun selepas wafatnya Nabi Isa, ya, Maharaja Konstantin, dia dah memeluk agama Kristian. Masa tu fahaman ini baru nak tumbuh. Fahaman yang menigakan Tuhan ini baru nak tumbuh. Lalu mereka tu berbalah, Tuhan ni tiga ke satu? Lalu dia adakan persidangan Nikia. Mereka bersidang dan mengambil keputusan bahawa Tuhan tu tiga. Jadi golongan yang tak setuju ini, golongan yang percaya kepada Tuhan yang satu ini, mengasingkan diri, membuat komuniti dia sendiri, dan mereka menulis ajaran-ajaran itu. Itulah yang dijumpai dalam surat-surat di dalam suatu gua di Syria ataupun di Jordan, Laut Mati.
naskah laut mati. Saya cerita kat tuan-tuan kan, budak ni bela kambing. Macam cerita Ahmad Al-Bab, tuan-tuan. Dia bela kambing, kambingnya masuk dalam gua. Lalu dia nak panggil kambing tu, nak suruh kambing tu keluar, dia takut. Dia baling batu. Bila dia baling batu dalam gua tu, dia dengar bunyi benda pecah. Apa yang pecah? Dia baling lagi. Dia baling lagi. Lepas tu dia beranikan diri masuk. Rupanya dalam tu banyak tempayan. Dalam tempayan itu ada gulungan-gulungan kulit binatang. Lepas tu dia bagi tahu pada pemerintah, maka kawasan tu masa tu British, tak silap saya. Dia ambil naskah-naskah itu dan diterjemahkan. Yang sudah berusia 1000 tahun lebih. Apa yang ada dalam naskah itu? Mereka percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Inilah mazhab yang dah tak ada. Pupus. Tapi tulisannya itu ada. Lebih awal daripada persidangan itu tadi. Maknanya lebih sama tua lah. Maknanya golongan ni tak bersetuju dengan konsep tiga Tuhan. Naskah-naskah ini ada orang tulis buku, buat kajian dan sebagainya, tuan-tuan. Perdebatan yang tak pernah habis. Perdebatan. Kadang-kadang perdebatan itu sama-sama dia, tuan-tuan. Tuhan ni satu ke tiga ke tiga. Tak selesai. Tak selesai. Kan pelik tu. Kita senang, Tuhan tu selesai. Konsep kita jitu tetap. Dan apa dia? Kalau konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, konsep dia jitu, tepat dan tidak boleh dilawan. Kukuhnya, kuatnya prinsip doktrin Tuhan yang esa tu tidak boleh dilawan. Siapa lawan pasti kalah. Satu doktrin yang kita pegang, tuan-tuan, Allah yang esa. Yang tu yang tak boleh dilawan. Jadi ini fahaman yang baru ni Allah Ta'ala sebut jelas. Sebab itu bila pendeta orang Nasrani daripada Najran datang, rombongan pendeta-pendeta besar daripada Najran. Najran ini selatan Saudi, sempadan hari ini sempadan dengan Yaman. Datang ke Madinah, Nabi bagi tinggal, dia duduk dalam masjid. Beberapa hari itu mereka berdebat, berbincang dengan Nabi. Akhirnya mereka tak boleh nak jawab persoalan-persoalan. Tak boleh. Tak boleh nak jawab persoalan-persoalan itu. Itu yang menyebabkan. Tapi mereka tak nak masuk, tak nak juga masuk Islam. Tak nak juga masuk Islam. Konsep ketuhanannya yang lemah itu. Baik. Mereka maksudkan ini Allah, Maryam dan Isa. Itu yang tiga. Mereka bersekutu. Dan tiap-tiap satu daripadanya adalah Tuhan. Setengah kaum Nasrani pula mengiktikadkan bahawa Isa itu jauhar yang mengandungi tiga uknum. Tiga bahagian, Bapa, Anak dan Rohul Kudus. Tuan-tuan, ini konsep dia lah, tuan-tuan. Tak perlu kita perpanjangkan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tiada Tuhan melainkan Tuhan yang satu, iaitu Allah. Tuhan yang satu, Allah. Tak perlu ada banyak-banyak Tuhan. Dan memang itu ciptaan manusia. Lepas tu, fa illam yantahu amma yaqulun, dan sekiranya mereka tidak berhenti, pasti mereka akan tersentuh dengan azab. Ini Allah Ta'ala menyatakan, pasti mereka akan tersentuh dengan azab. Sebab apa? Inilah syirik yang paling teruk sekali atas muka bumi ini. Allah Ta'ala itu ada anak beranak. Kan? Itu konsep yang tak boleh diterima dalam Islam. Beza. Allah itu satu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala apa dia? Menggesa orang-orang Nasrani agar mereka mahu bertaubat. Tak apa. Kalau kau bertaubat, taubatnya akan diampunkan. Akan diampunkan dan mereka akan masuk syurga. Tapi kalau berterusan, Masya Allah. Dan lahirnya
manusia melahirkan Tuhan. Kan pelik itu. Kan? Ya. Dia kata apa? Waktu dia berbincang dengan Nabi, Isa tu Tuhan sebab dia tak ada bapa. Nabi kata, Adam lagi. Bapa tak ada, mak tak ada. Macam. Tak boleh jawab dah. Ada tak anak yang tak sama dengan bapa? Faham tak tuan-tuan? Anak yang lahir mesti sama tak dengan induk dia? Mesti sama. Kan? Habis ni, lahir manusia, mestilah ibu bapaknya manusia. Ada tak dalam dunia ni, yang anak yang lahir tak sama dengan induk dia? Tak ada, semua sama. Kalau jerung, anaknya, ya anak jerung. Tuan-tuan, bila kambing keluar, anak kucing. Hish. Tentu gempar tuan-tuan. Tak ada. Kan? Kecuali lah ada orang, kan? Lembu beranak orang. Mesti ada yang buat sumbang dengan lembu. Ada kat dulu kat kampung tuan-tuan, gila punya kerja. Tak dapat orang lembu dibantai. Orang tak betul kan? Tak ada tuan-tuan. Mesti yang lahir itu mesti sama dengan mak. Jadi ini persoalan-persoalan yang tidak dapat dijawab oleh Nasrani Najran. Tapi mereka tetap tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah, memohon ampun, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nampak tak tuan-tuan ya? Macam mana pun tuan-tuan ya, kita akan jumpa dalam banyak ayat. Macam manalah dosa kamu tu, wallah innallaha ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Kamu bertaubatlah. Aku ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Asalkan kau nak bertaubat. Tak kiralah dosa kau banyak mana, besar mana, kalau kau nak bertaubat, aku ampunkan. Kau syiriklah macam mana, tapi kalau akhirnya kau bertaubat, aku ampunkan dan aku masukkan ke dalam syurga. Kan? Teruk ni menyatakan Tuhan tiga, tapi dalam ujung ayat ini apa dia? Allah Taala tetap wallahu ghafurur rahim. Kau bertaubatlah, minta ampun, aku ampunkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Rahmat aku. Rahmat Allah Taala ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, kata Nabi SAW, kata Nabi, Allah Taala menciptakan rahmat itu 100. Satu saja yang dikongsi oleh seluruh makhluk. Satu saja yang dikongsi oleh seluruh makhluk atas alam ini. Satu saja. Yang manusia menyayangi anak dia, haiwan dia tak makan anak dia, tak adanya kuda terpijak anak dia, tak ada. Kan? Ya. Nampak tuan-tuan ya? Itu satu. Yang 99 lagi Allah Ta'ala simpan untuk hari kiamat. Sebab tu dalam ayat ni, kau syiriklah macam mana, tapi kau minta ampun, aku ampunkan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasihnya Allah. Kan? Itu yang saya sebut awal tadi. Tiap-tiap hari kau dapat nikmat aku, makan nikmat, hidup nikmat. Tapi apa amal kau yang naik pada petang hari? Maksiat, tak solat, tak puasa. Kan? Sibuk. Macam-macam lah manusia sibuk atas dunia ni. Yang sibuk-sibuk tuan-tuan, yang menyibuk pun ramai. Kan? Tak tahu sibuk apa tuan-tuan, kulu kilir. Kan? Ada saya tengok ni naik motor, pusing satu hari tak berapa kali tu. Kan? Pusing segala tempat sampai, naik motor segala tempat sampai, masjid tak sampai. Ni yang pelik tu. Dia naik motor pusing, rata kampung, rata kebun, pusing. Masjid surah tak sampai. Pelik tak? Masya Allah. Kan? Ini kadang-kadang manusia ni, kadang kita pelik. Ini lagi bila dah buka ni tuan-tuan, bila dah buka sempadan, buka ini. Kan? Macam-macam urusan manusia. Kan? Nak mencari nak cari hiburan, nak berehat, nak ni. Kan? Tapi agenda rumah Tuhan tak ada. Tuan-tuan, buka diary, berapa ramai yang tulis agenda masjid? Ada? Tak ada. Agenda kuliah? Tak ada. Kan? Dia kata apa? Kalau sempat saya datanglah.
Kalau sempat datanglah, memang tak sempat tuan-tuan. Kan? Sebab dia tak masuk dalam diary. Kan? Maknanya apa? Seolah-olah masjid tu tak penting. Yang penting meeting, mesyuarat, bisnes, segala macam. Golf masuk, golf masuk. Golf masuk. Main basikal masuk. Tuan-tuan yang main basikal. Orang kampung saya 70 lebih main basikal lagi tuan-tuan. Saya pun Allahu Akbar. Geng basikal ada, geng kedai kopi ada, geng motor ada, geng golf ada, geng masjid ada. Ada insya-Allah ada. Tuan-tuan ya. Tapi geng tu jelah. Tak bertambah tuan-tuan, berkurang ada. Tuan-tuan. Itu yang pelik tu manusia. Kan? Jadi Allah Taala ini Maha Pengampun. Kau buat salah, buat dosa macam mana pun aku ampunkan. Kemudian ayat yang seterusnya. Sikit lagi tuan-tuan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Tidak lain, Al-Masih Isa anak Maryam itu hanya seorang rasul, utusan. Sesungguhnya beberapa rasul telah terdahulu daripadanya. Ibunya seorang yang siddiqah, lurus, benar. Keduanya makan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan keterangan-keterangan kepada mereka. Kemudian perhatikan kemana mereka berputar-putar daripada kebenaran. Ya, Allah menyatakan bahawa Isa ini anak Maryam. Cuma dia tidak ada bapa. Ya. Orang Bani Israel pun pelik. Maryam, macam mana kau melahirkan? Kau ni mak bapak engkau orang saleh dan kau pun bukan orang jahat yang duduk dalam mihrab Nabi Zakaria. Kan? Setiap kali Nabi Zakaria datang ada makanan. Bertanya dia, daripada mana? Daripada Tuhan. Masya-Allah. Makanan datang khusus untuk Maryam. Tuan-tuan. Kemudian malaikat datang. Engkau akan dikurniakan anak. Ya kata, macam mana aku nak anak? Aku tak berkahwin. Ini ketentuan Allah. Lalu dia pergi menyendiri, kan? Lalu bersalin di bawah pokok tamar. Orang pelik. Macam mana Maryam ini anak orang soleh? Itu Maryam je lah tuan-tuan. Hari ni tak ada. Ustaz, anak saya ni mengandung. Mana lakinya? Dia ni Siti Maryam, Ustaz. Bohong. Cari jantan tu sampai dapat. Tak ada je, mesti ada. Kalau dulu Maryam tu satu je tuan-tuan. Sekarang tak ada, mesti ada yang jantan tu tuan-tuan. Cari sampai dapat. Kan? Tak ada tuan-tuan, Maryam satu je. Kan? Nah, ini ketentuan Allah. Lalu Maryam mengasingkan dirinya dan bersalin di bawah pokok tamar. Dan tamar berbuah, dia suruh goncangkan. Maka gugurlah buah-buah tamar itu. Tamar masak musim panas, bulan 7, bulan 8. Nabi Isa lahir musim panas, bukan musim sejuk. Kan? Bukan musim sejuk. Ya, tuan-tuan, ya, itu pandangan mereka lah, berbeza. Jadi, Isa anak Maryam ni sama sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu yang pernah kami utus. Dan ibunya adalah perempuan yang baik, siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Mereka makan makanan macam orang biasa. Bukan luar biasa tuan-tuan. Maryam ini sebab itu ada yang beranggapan bahawa Maryam ini antara wali-wali Allah. Sebab apa dia punya karamah dia apa tuan-tuan? Makanan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada makanan. Kan? Datang daripada, kalau kita tak adalah tuan-tuan, tak ada datang. Kita datang ni banyak tempat lah. Kedai tu, kedai ni tuan-tuan. Tak ada yang datang daripada langit tuan-tuan. Baik. Kemudian apa dia? Lihat bagaimana keadaan dia. Ini tanda-tanda kami. Perhatikan mereka. Kami berikan petunjuk-petunjuk ini, lalu bagaimana mereka berputar-putar untuk mencari kebenaran. Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna merenung bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan bukti-bukti bahawa Isa itu pada pandangan Allah Ta'ala kata Isa itu adalah makhluk biasa.
Ya, bukan anak Tuhan. Ya, lalu bagaimana apa dia? Kamu lihat bagaimana engkarnya orang-orang yang mendustakan. Kamu nak berputar-putar macam mana? Macam orang-orang Yahudi, Nasrani Najran yang datang pada Nabi, berputar-putar mencari jawapan. Dan akhirnya mereka tak ada jawapan. Ya, memuliakan Nabi, ya, setakat Nabi. Jangan, Nabi kata jangan lebih-lebih macam orang Nasara menyembah Nabi Isa. Puji Nabi tak apa, sayang Nabi, wajib sayang Nabi. Ya, wajib kita berselawat kepada Nabi. Tapi Nabi tetap Nabi, tarafnya Nabi, bukan malaikat dan bukan Tuhan. Itu. Dia ada had dia. Dia ada had dia. Tapi kita wajib berselawat kepada Nabi. Kan? Allah Ta'ala memberikan selawat kepada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi ini yang membezakan kita dengan apa, tuan-tuan? Orang-orang Nasara. Konsep dia yang tak kuat, tidak boleh dipertahankan. Kita jelas Tuhan yang satu. Daripada dulu, tuan-tuan, daripada Adam sampai Muhammad Nabi SAW, tak ada konsep apa yang diberitakan daripada Nabi dulu sampai Nabi akhir zaman. Semua menceritakan apa? Akan datangnya Nabi akhir zaman. Dia cerita nanti Nabi akhir zaman akan datang. Tiba-tiba dekat tengah-tengah cerita itu, tiba-tiba Tuhan ada anak. Skripnya tu dah betul, tiba-tiba. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan berita Tuhan ada anak awal lagi daripada Adam? Kan? Nampak tak, tuan-tuan? Dalam skrip itu, ya, yang cantik itu, tiba-tiba ada satu cerita. Tuhan ada anak, tiba-tiba. Padahal itu benda besar. Kenapa tak dibagi tahu dulu lagi? Dari dulu, zaman Nabi terdahulu apa dia? Akan datangnya Nabi akhir zaman. Itu yang disebut oleh Taurat. Yang disebut dalam Injil. Bukan anak Tuhan, Nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang hidup akhir zaman, kena beriman dengan Nabi SAW dan beramal dengan syariatnya. Ini ada orang pula nak jadi umat Nabi Isa. Ini orang ni zaman apa? Zaman Nabi Muhammad kan? Nabi Isa pun besok turun, kan? Dia akan beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan, maka cukuplah sekadar ini, tuan-tuan. Nanti kita sambung sempatan yang akan datang. Tak habis-habis lagi juzuk yang ke-6 ni, tuan-tuan, ya. Ada beberapa ayat lagi, ya. Untuk kita habiskan juzuk yang ke-6 ni. Barangkali sekali lagi tu habislah juzuk yang ke-6 ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa dhayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.